Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada petang ini adalah sesi Envirotalk 2021 di bawah tajuk Water Resources dan Water Supply. Bersama saya as a moderator Puan Siti Alina binti Sanad dan bersama penceramah jemputan kita iaitu Puan Nurul Izzah Abdul Latif, Pegawai Kawalan Alam Sekitar daripada Badan Kawalan Selia Air BKSA, Pejabat Setiausaha Kerajaan Pahang. Untuk makluman semua, Puan Nurul Izzah merupakan Pegawai Kawalan Alam Sekitar C1, memiliki ijazah Sains dan Teknologi Alam Sekitar UPM. So siapa yang nak sambung belajar ke UPM nanti boleh tanyalah macam mana nak sambung belajar di sana untuk dapatkan ijazah Sains dan Teknologi Alam Sekitar. Beliau juga merupakan konsultan berdaftar dengan Jabatan Alam Sekitar dan berpengalaman sebagai Environment Executive serta Pegawai Kawalan Alam Sekitar. Okey, Puan Nurul Izzah, boleh kita nak mulakan dengan apa dulu ni Puan Izzah? Kita mulakan dengan test dulu. Oh, test dulu. Okey. Sebentar ya. Okey, pelajar-pelajar kena dapatkan pensel dan pen. Kita ada 5 soalan pre-test untuk dijawab. Mungkin Puan Izzah disediakan hadiah kot. Siapa yang dapat ni? Okey, semua dah ambil pen dan kertas? Dah, Puan. Dah ada Puan. Okey. Dah. Okey. Okay, ini adalah soalan, ada 5 soalan saya rasa. Okey, semua dah siap? Saya nak tekan button play pula. Okey, soalan pertama. Berikut adalah definisi bagi sumber air menurut Enactment Sumber Air 2007 kecuali A. Sungai, B. Empangan, C. Longkang, D. Laut. Puan, maaf Puan, boleh repeat dah Puan? Repeat? Ni tak tengok skrin ke macam mana ni? Dia tak ada keluar Tak slide. nampak skrin Puan. Tak keluar slide? Keluar. Oh. Saya share kat Satu mana slide. ni? Puan tak ada. Okey, semula. Puan. Itulah. Okey, sekarang nampak slide? Nampak. Okey. Semangat. Satu. Berikut adalah longkang. Ikutlah nak jawab longkang ke laut ke. Okey, satu apa? Okey, soalan kedua. Punca kuasa bagi pembekalan air kepada pengguna adalah 1. Perlembagaan Malaysia, 2. Enactment Sumber Air 2007, ketiga Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Punca kuasa A 12, B 13, C 23, D 123. Simpan dulu. Nanti jawab ni. Kita dengar jawapan daripada Puan Nurul. Okey, soalan ketiga. Empangan di bawah kawal selia BKSA Negeri Pahang adalah empangan kelau, empangan kenyir, empangan hidro, empangan cereh. Yang mana ni antara empat empangan ni yang diselia oleh negeri Pahang? Agak-agaknya yang mana satu duduk kat Pahang ni? Ijat. Orang Pahang kalau tak boleh jawab ni kena pukul lah ni. Okey, soalan keempat. Standard dan garis dasar bagi pemantauan kualiti sumber air dan mutu air adalah
Pertama, Kawalan Mutu Air Minum KMAM. Kedua, Standard dan Indeks Kualiti Air Tanah Malaysia. Ketiga, Indeks Kualiti Air Kebangsaan IKA. Pilihannya adalah A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 3, D 1, 2 dan 3. Okey, dah pilih? Okey. Soalan kelima. Berapakah bilangan loji rawatan air di negeri Pahang? (56) A, 20 B, 72 C, D 16. Ni kena belasah lah dulu kan. Mungkin nanti lepas Puan Nurul cakap, kita akan dapat jawapan. Kalau tanya saya pun termenung kat ni. Okey, itu saja. Okey, saya jemput Puan Ika. Oh, saya lupa lah. Kita boleh undur seminit kot. Kita mulakan majlis kita dengan Ummul Kitab. Sebelum Puan Ika sampaikan ilmu untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Puan Nurul nak ke next slide ke? Boleh? Okey. Puan Nurul cakap next dan saya akan tukar slide. Okey. Okey. Okey, Puan Nurul boleh teruskan? Okey, saya mula ya. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar Politeknik Sultan Idris Shah Selangor. Terima kasih kepada pensyarah Politeknik dan juga penganjur Aero Top 2021 kerana telah menjemput saya selaku wakil daripada Badan Kawal Selia Air Negeri Pahang. Dengar ya? Hello? Dengar. Dengar ya? Dengar Puan. Okey, terima kasih. Terima kasihlah sebab sudi jemput dan saya harap apa yang saya akan perkongsian ilmu ni kita dapat manfaatlah daripada saya kepada diri saya dan juga student Politeknik Sultan Idris Shah. Okey. So tajuk ilmu yang saya akan sampaikan hari ini adalah berkenaan dengan sumber air dan pembekalan air lah, water resources dan water supply. Okay. Kenapa saya mulakan saya punya perkongsian ilmu ni dengan test? Sebab biasanya kalau lecturer bagi kat student, dia akan bagi learning outcome. Okay. So learning outcome, the student will be able to apa-apa kan. Tapi saya lebih suka kepada test, first test untuk tahu general knowledge student berkaitan dengan apa yang saya akan sampaikan. Tapi kalau dah bila kita ada quiz macam tu ataupun test tu, so kita dapat tahulah apa sebenarnya yang kita akan dengar nanti. Okay, so next slide. Dengar tak? Dengar. Boleh dengar Puan. Okay. Ini adalah definisi sumber air. Macam tadi ada soalan kan? Soalan nombor 1.
apakah definisi sumber air menurut Enakmen Sumber Air 2007? Okay. Enakmen Sumber Air ni adalah enakmen yang digunakan oleh Negeri Pahang dalam menguruskan pengurusan sumber air Negeri Pahang lah. Okay. So apa-apa sumber air adalah termasuklah sungai, anak sungai dan teluk, cawang, muara, cabang sungai, tasik, air dan reservoir, longkang, parit dan saluran yang melaluinya air mengalir mana-mana apa-apa juga gunaan lah. So kat jawapan yang untuk test nombor 1 tadi, okay. Sumber air 2007 ni telah dipinda pada tahun 2020. Hanya ada sedikit pindaan sahajalah. Itu memasukkan persisiran pantai dalam sumber dalam definisi. Okay, next. Suara Puan Nurul sangkut-sangkut. Sangkut-sangkut ya? Sekejap ya. Tadi jelas tak? Sekarang jelas. Sekarang jelas. Oh, agaknya sebab ada video kot, biar. Rasanya sebab dia berat kot. Dengar ya? Okey, dengar. Okey, ini adalah kategori sumber air yang ada di tak kisahlah mana-mana dekat Malaysia ni. Okey. So sumber air yang digunakan di Malaysia adalah daripada air mentah, air terawat dan air sisa. Tapi air sisa ni tak digunakan di Malaysia lah. Okey. Kat sumber air ni apa perbezaan air mentah dan air terawat? Air mentah ni adalah apa-apa sumber air semula jadi daripada proses hidrologi. Tak kisahlah daripada hujan, daripada tanggungan, tasik dan sebagainya. Okay. Manakala air terawat adalah mengambil sumber air dan membuat proses rawatan dan pembersihan daripada bahan pencemar bagi membolehkan sumber air yang diterima untuk kegunaan akhir yang diinginkan. Apa kegunaan akhir tu? Kegunaan akhir ni biasanya untuk perubatan, ya, kegunaan perubatan kena air bersih. So untuk kegunaan minum, untuk mandi, kegunaan domestik dan sebagainya lah, kegunaan kilang dan lain-lain lah. Okay. Air sisa juga digunakan sebagai sumber air tetapi bukan di Malaysia lah. Contoh kegunaan air sisa adalah seperti di Singapura sebab mereka menggunakan air kumbahan kerana limitasi sumber air yang sangat sedikit. Maka mereka menggunakan sumber air kumbahan untuk dijadikan air terawat dan boleh digunakan selepas tu. Tapi oleh kerana kita di Malaysia ni banyak sumber air lagi, maka kita menggunakan air mentah dan air terawat sahaja. Okay. Next. Dah. Okay. Dah. Okey, ini adalah sistem bekalan air sebelum tahun 2005. Okey, ini ada kaitan dengan test juga tadi. Okey, kenapa sebelum 2005? Okey, sebelum 2005 semua sistem bekalan air, maknanya sebelum air tu sampai kat rumah kita, sampai kat paip rumah kita, okey, sistem bekalan air ini merupakan bidang kuasa kerajaan negeri. Maknanya kat sini bidang kuasa kerajaan negeri, apa bidang kuasanya? Bidang kuasa ni ada tertakluk dalam jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan yang mana ada tertakluk air, tanah, hutan, semua adalah bidang kuasa kerajaan negeri. Okey. Ini sebelum 2005. Maknanya daripada kawasan tadahan, kawasan tadahan, empangan ke sungai, ni sumber air ke sungai, kemudian ke rawatan berair, kemudian ke kolam air imbangan, paip utama, paip agihan dan semua pengagihan air ini sehingga ke pengguna adalah semua bidang kuasa kerajaan negeri. Okey, melalui Jabatan Bekalan Air. Pernah dengar kan Jabatan Bekalan Air? Sekarang ni tak dengar dah Jabatan Bekalan Air, JBA dulu panggil. Okey. Tetapi kerangka awal kawasan yang berbeza dan tidak jelas berdasarkan penggunaan dasar kawasan dan perkhidmatan, OPEC disediakan oleh kerajaan negeri dan KAPEC dibiayai pinjaman daripada kerajaan persekutuan. Maknanya untuk operasi
segala operasi bekalan adalah ditanggung oleh kerajaan negeri. Tapi CAPEX ni dibiayai oleh Kerajaan Persekutuan, Institut Antarabangsa dan Komersial. Sebab nak buat loji bukan murah. So kita kena minta nak buat empangan pengapalan. Dan kemudian penswastaan rawatan dan tagihan. Ini semua sebelum 2005. Okay, next. Okay, dah. Okay. Sistem pembekalan air sekarang adalah lebih kepada senarai bersama. Maknanya bidang kuasa negeri itu jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan ini telah diagihkan kepada senarai bersama. Senarai bersama ni apa maksudnya? Negeri hanya menjaga sumber air iaitu di kawasan dan tadahan dan empangan. Kemudian di sungai dari segi rawatan loji rawatan air sehingga adalah di bawah bidang kuasa persekutuan. Ini perbezaan dia untuk agihan dan rawatan di bawah kepada Kerajaan Persekutuan. Okey, kalau nak tahu apa yang kerajaan negeri, apa kerajaan persekutuan. Kalau negeri ni contoh dia, okey, Badan Kawal Selia Air setiap negeri, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri, itu adalah dia punya organisasi ataupun agensi yang melaksanakanlah untuk bidang kuasa tersebut. Okey, kalau persekutuan macam pernah dengar tak? PAN, pengurusan air Pahang Berhad, itu adalah dari bidang kuasa persekutuan. Okay, next. Profil Badan Kawal Selia Air. Okay, profil Badan Kawal Selia Air. Okay, setiap negeri dia kawal selia. Okay, macam Selangor, macam Perak, dia dah sampai tahap lembaga urus air. Lembaga urus air Perak ke, lembaga urus Selangor ke. Okay, tapi macam Terengganu, Kelantan, Pahang, Melaka, Johor masih lagi mempunyai Badan Kawal Selia Air. Dia, lembaga ni dia ada board lah, dia ada ahli-ahli lembaga lah, sebab tu dipanggil lembaga. Jadi kalau Badan Kawal Selia Air masih di bawah kerajaan pihak berkuasa negeri. Okay. Okay. Macam mana BKSA ni function? Dia berdasarkan punca kuasa hak berkuasa negeri lah, sebab di bawah kerajaan pejabat SUK Pahang, okay? Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang. Okay? Dia juga punca kuasa melalui jadual 9 tadilah, Perlembagaan Persekutuan, dan juga enakmen sumber air negeri Pahang 2007. Ini BKSA, Badan Kawal Selia Air Pahang. Kalau negeri lain dia akan guna enakmen yang berbeza. Enakmen sumber air 2007 hanya guna pakai untuk negeri next. Puan, suara Puan hilang. Ya. Hello? Suara Puan putus-putus lagi. Suara Puan Nurul putus-putus lagi Puan. Kurang jelas tadi. Ya. Ya. Betul lagi? Okey, ni dah clear semula. Puan Nurul, masih di talian ke?
Sekejap semua, Puan Nurul tiba-tiba hilang dari radar pula. Puan Nurul, okey Puan Nurul? Puan Alina, Ya, saya. kejap ya, saya cuba mendapatkan dia tapi setakat ni line wifi dia problem. Okey. Okey, audien yang ada, tadi siapa yang jawab soalan nombor 1 tu betul? Dia rasa jawapan dia betul. Fuadi, jawapan Fuadi tadi betul ke tidak? Puan, tadi saya punya internet tadi awal-awal tadi macam dia slow sikit, lepas tu Aku sangka. bila dah okey tu saya sampai saya baru dapat soalan nombor 2. Oh, soalan nombor 2. Soalan nombor 2 belum sampai lagi kan, dekat dia punya nota lagi kan? Belum kot sebab saya tak ingat jawapan dia apa tadi. Sebab saya apa tu yang huruf saja. Sebab line tadi line kacau. Okey. Terima kasih Fuadi for the respon. Pilia? Pilia punya jawapan tadi betul ke salah Pilia? Puan. Dia saya. Jawapan nombor 1 tadi apa? Sebab saya main ni je. Jawapan dia apa? Okey. Kena tanyalah nanti kat Puan Nurul Izzah kalau masuk jawapan nombor 1 tadi betul ke salah. Okay. Sorry. Okey Puan Nurul, boleh? Okay, dah. Boleh teruskan? Alright. Okey. Sorry ya, technical problem. Tak apa. Alright. Ini cabaran online. Okay, untuk Kita next sambung. terusnya carta organisasi agensi ya. Okey, sekejap saya tukar. Okey, Okay, carta organisasi. so ini apa maknanya kita punya ni lah bahagian Badan Kawal Syariah ini merupakan bahagian dalam pentadbiran pihak berkuasa negeri iaitu Pejabat SUK Pahang lah, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang. Okay, so untuk pengurusan sumber air memang kita di bawah Timbalan Setiausaha Kerajaan Pembangunan. Okay, iaitu Badan Kawal Syariah Air BKSA ni dia berperanan sebagai pemegang dasar lah, ataupun dipanggil regulator. Maknanya orang yang menggubal undang-undang dan sebagainya lah untuk apa-apa juga pengurusan sumber air mentah. Air mentah saja tau, bukan air terawat. Okay. Next. Okay, so ini carta organisasi bahagian lah. Okay, bahagian kita ada ketua penerangan siasat, sekarang diganti dengan pengarah Badan Kawal Syariah Air. Okay, 3 unit utama iaitu unit tadahan air, unit pengurusan sumber air dan mutu air,
dan juga unit pentadbiran. Okay, sekarang ni siapa-siapa kalau dah sambung U, masuk U, lepas tu lepas degree boleh apply jadi PTD. Pernah dengar pegawai tabdil diplomatik. Bolehlah jadi bos saya nanti. M44 grade dia. Saya pegawai kawalan Amskita C41. Okay. Ada kekosongan tu dekat kuning tu. Alright. So next. Kita ni ada berapa anggota ya? 14 anggota. Semualah termasuk pentadbiran. So ini 3 accountability dan tugas utama kami lah. Unit tadahan air, unit pengurusan sumber air dan mutu air dan juga unit pentadbiran. Okay. Next. Okay, apa fungsi-fungsi unit-unit yang ada ni? Okay, unit tadahan ni lebih kepada merancang pengurusan kawasan tadahan air secara bersepadu, melaksanakan perjanjian air Pahang dan Selangor. Kalau pernah dengar lah water transfer Pahang Selangor water transfer. Okay. Memantau dan memeriksa kawasan tadahan air dari pencerobohan. Ini sebenarnya unit tadahan ni senang nak faham, senang cerita, dia adalah empangan ya, empangan yang kami jagalah. Okay, empangan ni nanti saya cerita next lah nanti ya. Okay, mengurus dan memberi ulasan terhadap laporan kajian lah. Nah ini ulasan teknikal lah. Kalau ada pembangunan nak dijalankan di negeri Pahang, kita akan memberi ulasan teknikal lah. Sama ada dia ada berhampiran dengan loji rawatan air ataupun dia dalam kawasan tadahan air. So kita nak jaga kalau potensi ataupun risiko pembangunan tu boleh memberi impak yang sangat tinggi kepada pengurusan sumber air kita lah. Maknanya contohnya tiba-tiba nak buat hilang kimia ke kat tepi empangan, memang tak boleh lah. So kita memang ulas tidak menyokong lah ulasan pembangunan tersebut. Okay. Menyelaras dan mengurus kajian dan penjelikan berkenaan keperluan kawasan tadahan. Yang mana-mana kita rasa keperluan kawasan tadahan untuk sumber air, kita perlu selaraskan lah. Okay. Selaras program penggazetan kawasan tadahan air, rizab bekalan air sedia ada dan mengurus pengambilan baik tanah projek pembangunan paip. Yang ni antara bidang tugas kami lah ya. Menyelenggara struktur empangan, menyelaras dan mengurus sistem pengurusan maklumat bersepadu, GIS untuk lembangan sungai dan empangan, menyiasat dan mengambil tindakan penguatkuasaan berkenaan pencemaran reservoir. Okay. Menyelaras dan menguruskan kajian dan penyelidikan berkenaan keperluan kawasan tadahan. Okay, manakala unit pengurusan sumber air dan mutu air, ni lebih kepada unit saya lah. Okay. Unit saya mengurus dan memproses lesen. Sekarang ni kita dah tak proses dulu. Proses lesen mana-mana pengguna ataupun pemohon untuk mengekstrak ataupun nak menggunakan sumber air mentah kecuali bukan untuk keperluan domestik, maka kena ada lesen mengikut enakmen kita lah. Mana-mana siapa nak buat resort ke nak guna air, sumber air sepatutnya memang kena memohon lesen penggunaan air sumber air mentah. Okay? Tapi sekarang ni dah diprivatiskan kepada Pahang Water dan Energy Resources. Okay? Kami juga melaksanakan persempelan dan ujian lah untuk kualiti air mentah. Menjalankan tindakan dan aduan-aduan pencemaran lah sumber air mentah, menyelaras dan mengurus program pendidikan. Ini maknanya program kesedaran lah. Okay? Ini mengurus dia panel mesyuarat panel penilai efluen dan pemilihan lombong negeri Pahang. Mengurus dia mesyuarat jawatan. Ni banyak kita kawal selia lah, mengurus kawal selia. Okay? Dan merancang pelan pencegahan pencemaran sumber air. Okay, unit pentadbiran ni sama je macam unit-unit pentadbiran di badan-badan agensi lain. Okay, next. Okay, ini adalah hubungan pengurusan lah, hubungan antara agensi berkenaan dengan pengurusan sumber air dan mutu air. Okay, PAIP ni adalah syarikat operator bagi pembekalan air terawat. Macam tadi saya cakap, kami di Badan Kawasan Air hanya mengawal selia air mentah. Kemudian di bawah bidang kuasa federal, PAIP dan operator, kita air terawat kita tak masuk campur lah. Kalau contohnya sampai dekat rumah tiba-tiba ada klorin tinggi ke apa, itu bukan Badan Kawasan Air di Pahang, itu di bawah PAIP yang merawat air. Okay. Pahang Water and Energy Resources pula adalah anak syarikat Pahang Corporation yang diluluskan lesen penggunaan sumber air tunggal bagi menjalankan semua aktiviti pelesenan dan pengurusan sumber air Pahang. Ini yang macam kita tadi lah.
UPNP. Apa itu UPNP? UPNP ni adalah unit penguatkuasaan negeri Pahang. Dekat negeri Pahang ni kita dah ada satu unit. Kalau dulu penguatkuasa di bawah agensi-agensi, tapi sekarang ni semua agensi telah menyerahkan penguatkuasa masing-masing untuk diletakkan di bawah satu unit penguatkuasaan negeri Pahang. So agensi ini dia dapat punca kuasa enakmen sumber air, enakmen mineral, enakmen syariah, semua enakmen di bawah undang-undang negeri Pahang diletakkan di bawah UPNP. So kalau ada orang ceroboh tanah, orang melakukan pencemaran air, unit penguatkuasaan ni akan menjalankan tindakan. PTG dia adalah Pejabat Tanah dan Galian. Iaitu dia menguruskan jawatan kuasa pelaksanaan effluent dan pilihan lombong yang diurusi oleh dia linkage dengan kita lah. Dia bagi permohonan lesen mineral melombong, tapi kita nak jaga effluent dia daripada keluarkan ke sumber air. So kena ada mesyuarat. Dan lain-lain ni masuk JAS, masuk KPS, masuk macam-macam lagi, JMT, Jabatan Mineral dan sebagainya lah. Mana-mana agensi kerajaan untuk membuat pemantauan dan tindakan secara bersepadu lah berkenaan apa-apa jua aduan pencemaran sumber air dan juga penutupan loji rawatan air. Okay, next. Faham ke? Saya macam syok sendiri ke apa? Faham ke tidak ni? Faham sikit-sikit. Okay. Sebab esok belum tentu nak kerja dekat Selangor, jadi kita ambil tahu juga pasal negeri lainnya. Ni nanti bertebaran lah ni. Ada orang nak Mana bercakap. Mana tahu nak praktikal ke apa tu, ada praktikal. Ada. So boleh Menarik apply tu, lah. Puan. Boleh apply di tempat Puan ke untuk pelajar praktikal? Boleh. Tapi macam boleh. biasalah agensi kerajaan ni dia tak ada allowance. Tak apa, dia nak belajar, dia bukan cik gaji. Okay, So, Puan, next slide. Ini loji rawatan air. Loji rawatan air ni dia lebih kepada macam saya cakap tadi, proses untuk merawat air, untuk membersihkan air itu daripada apa-apa bahan pencemar lah. Macam organisma ke atau apa-apa jugalah pencemar yang boleh kita guna untuk proses akhir lah. Maknanya untuk kegunaan akhir kita nak mandi, nak minum dan sebagainya. Okay. So loji rawatan air ni ada 81 loji dekat Pahang. Banyak loji. Siapa nak praktikal kat loji-loji pun boleh. Tapi biasanya loji ni terpencil sikit lah kat kampung-kampung. Ya. Atau kat bandar pun ada juga loji. So next. Tapi kalau nak apply apa-apa kerja ke, praktikal ke, ni di bawah PAIP lah. Loji rawatan air ni dikelola oleh operator pembersihan dan pengagihan iaitu Pengurusan Air Pahang Berhad lah, PAIP. Kalau kat Selangor kita panggil Air Selangor. Kalau pernah dengar lah. Dulu Air Selangor ni sebelum diambil balik oleh kerajaan negeri, dia dua ada entiti, satu Syabas, satu Puncak Niaga. Okay. Syabas ni dia mengagih lah. Puncak Niaga ni dia lebih kepada pengurusan kan. Kalau tak silap saya lah. Ya. So bila kerajaan negeri Selangor banyak duit, dia beli balik Syabas dengan Puncak Niaga ni menjadikan kepada Air Selangor. Sekarang ni Air Selangor di bawah kerajaan negeri. Okay. So PAIP ni ada juga samalah function PAIP dengan Air Selangor ni, dia sebagai operator pembersihan dan pengagihan air terawat kepada pengguna. Okay. Kalau macam barangan komersial lain, dia lebih kepada luas lembaga urus air Selangor. Okay. Kalau air tak ada ke apa tu disebabkan pencemaran, luaslah kena turun sebab sumber air mentah dia kotor ataupun tak baguslah untuk dirawat. Okay. So ni daerah-daerah yang ada loji lah. Daerah Kuantan ada 10 loji, daerah Pekan ada 7, Rompin 5 dan Maran ada 9. Next. Okay. Kalau perasan, loji-loji ni dia ada banyak juga guna punca air mentah daripada sungai-sungai yang ada dan juga ada juga yang daripada empangan, ada juga daripada air bawah tanah dan sebagainya lah. Okay. Temeloh ada 5, Bentong ada 10, Jerantut ada 11. Next.
Lipis ada 9, kamera Highland ada 3. Macam kamera ni ada pakai empangan, empangan berincang tu. Siapa rajin pergi melancong ke kamera Highland, bukan sekarang lah bukan waktu PKP tak boleh rentan negeri. Okay. Nampaklah empangan berincang ni. Okay. Raup ada 9, Berut pula ada 3. Ni ada 81 logi. Kalau perasan tadi soalan terakhir tak silap saya. Kalau siapa dengar, sebab saya tak tulis kat sini tapi dengar apa yang saya cakap mungkin boleh tahulah apa jawapan dia. So ini pula adalah pencemaran sumber air lah. Okay, sebelum air-air ni dirawat di loji rawatan air, kadang-kadang kita menerima pencemaran jugalah. Okay, pencemaran sumber air mentah. Contoh Sungai Balok. Sungai Balok ni agak-agak rasa pencemaran disebabkan apa? Bauksit. Betul. Mineral lah. Mineral bauksit dekat Kuantan ni sebab itu dia jadi merah. Okay, kalau kat kamera Highland ni disebabkan sisa-sisa pertanian, banyak disebabkan bahan kimia, bahan pesticide dan herbicide. Dia sebab dia banyak racun sayur kan. Okay. Dan juga sampah lah, kebiasaannya sampah lah kat kamera Highland. Setakat ni negeri Pahang dia kurang menerima pencemaran daripada bahan kimia macam kat Selangor, macam kat Johor, yang macam sumber air terancam, negara terancam yang dekat Sungai Kim Kim. Itu belum sampai tahap tu sebab Pahang ni lebih kepada industri pertanian banyak. Okay. Untuk industri perindustrian yang kilang-kilang ni dia lebih banyak kepada tumpu pada kawasan Gebeng, Kuantan. Okay. Tapi Bentong, tapi yang lain-lain semua banyak kepada kelapa sawit, ladang dan sebagainya. Okay. Macam latar meraung jeratut tu disebabkan pembalakan lah. Nampak kayu-kayu balak tu disebabkan pembalakan dan air menjadi keruh lah. Sebab kawasan tadahan dah tak ada air yang nak slowkan air tu. So bila hari hujan, negara kita kan negara hutan hujan tropika, tak ada pokok yang boleh menahan atau menampung air larian permukaan yang menyebabkan benda tu jadi lajulah, flow air larian permukaan jadi laju dan masuk ke dalam sungai ataupun air terjun dan sebagainya lah, yang menjadikan air tu lebih keruh. Okay, next. Okay, kalau boleh play ke? Boleh play sekejap. Tapi saya tak ada suara nama. Apa? Ni boleh video. tengok gambar sebab tak ada. Okay, nampak ni air keruh daripada, cuba teka aktiviti apa ni? Korek tanah. Dia tunjuk gambar bukit tu. Di tarah bukit. Okay. So ini berlaku tahun lepas, iaitu memang besar-besaran jugalah dia punya pencemaran disebabkan pembukaan tanah untuk menanam musangking, durian musangking. Okay. So itu dia punca dia Dan agak susah sebab dia di atas tanah milik. Bila berkaitan dengan tanah milik ni dia susah sikit untuk buat penguasaan. Tapi dia tak ada masalah. Cumanya dia nak dapat punca tu dia kena direct guna enakmen sumber air tadilah. Okay. Dia tak boleh guna Akta JAS, Akta Alam Sekitar, tak boleh. Dia kena guna Akta enakmen sumber air 2007 sebab memang tanah dan air ni di bawah kerajaan negeri macam saya cakap tadi. Kalau JAS ni lebih kepada industri, premis, effluent kilang. Okay. Tapi kalau tanah milik, bukaan tanah, berkaitan dengan tanah ni dia agak susah sikit untuk JAS ambil tindakan sebab dia di luar bidang kawasan, di bawah kerajaan negeri. Kadang-kadang kerajaan negeri tak kuat, tak tahu, mungkin sebab bukan semua kerajaan negeri dia hire pegawai kawalan sekitar sebab tak semestinya semua ada pegawai kawalan sekitar. Setahu saya setakat ni yang ada pegawai kawalan sekitar adalah luas dan juga negeri Pahang saja. Yang negeri-negeri lain dia hanya ada engineer, dia lebih kepada engineering lah. Okay. Tapi kalau nak jadi pegawai kawalan sekitar mungkin lepas ni mungkin akan moving forward mungkin dia akan lebih kepada aduan pencemaran macam ni. Dia akan hire jugalah pegawai kawalan sekitar untuk tackle masalah aduan pencemaran sumber air ni lah. Okay.
Next. Saya laju sangat ke? Tak kan? Tak boleh follow. Okay. So ini laporan penutupan LRA lah, loji rawatan air akibat pencemaran tahun 2020. Sehingga bulan 10 kita dah mengalami 260 kali penutupan loji di daerah-daerah ni lah, 4 daerah ni, Raub, Lipis, Bentong, Maran. Okay, kalau siapa-siapa pelajar yang ada daripada daerah-daerah ni, dia tahulah rumah dia mungkin tak dapat air. Okay, sebab pencemaran air ni. Okay, loji rawatan air ni dia ada schedule, dia ada jadual untuk penyelenggaraan, tapi dia terpaksa tutup disebabkan pencemaran. Yang ni kita tak nak. Loji tutup sebab pencemaran ni kita tak nak. Okay, patutnya sumber air mentah kena bersih supaya dia orang ambil untuk rawat minimal sahaja pencemarannya. Okay. Okay. Oleh kerana kita punya laporan tahun lepas tinggi berkaitan dengan pencemaran kekeruhan. So kita ada salah satu perancangan lah, iaitu kita nak membuat Badan Kawasan Air menjadi urusdia bagi membuat pelan pencegahan pencemaran sumber air, dan ini jabatan dan bidang kuasa yang bagi mengawal pencemaran air. Sama ada point source, kita tahulah punca pencemaran ni daripada point source dengan non-point source. Point source ni punca yang mudah kita nampak. Contohnya discharge daripada pipe, discharge daripada kilang, semua discharge biasa dia ada punca untuk mengeluarkan effluent tersebut. Tapi punca tidak tetap ni punca yang susah kita nak kenal pasti. Contohnya surface runoff, susah punca. Tempat pembuangan sampah, itu punca yang tidak tetap, non-point source. Kita tak tahu dia mengalir ke mana, masuk dalam sungai. Itu punca tidak tetap. Yang susah nak kontrol adalah punca tidak tetap. Punca tetap ni kita senang kontrol sebab bila kita tahu discharge mesti daripada permis. Bila permis tu, kalau dia nak operate permis, dia kena ada license. So kita tarik je license dia dah tak boleh nak operasi, tutuplah kilang tu. Okay, semua senang settle masalah. Tapi non-point source ni kita tak tahu punca. Dan kadang-kadang non-point source ni berlaku bila hari hujan lebat sebab benda tu baru nak masuk. Tapi bila dah tak hujan, dia tak nampak pun. Okay. So jabatan penggerak, contohnya Jabatan Alam Sekitar, akhta yang kuat untuk kawal ataupun kontrol siapa-siapa yang melakukan pencemaran adalah akhta kualiti alam sekeliling lah. Okay. Badan Kawasan Air, macam saya cakap, enakmen sumber air 2007. Ni Badan Kawasan Air negeri Pahang je. Kalau luas ke apa, dia pakai enakmen negeri masing-masing. Okay, JPS, akhta air. Suruhanjaya SPAN ni dia pakai akhta perkhidmatan air. Nampak? SPAN ni dia federal, so dia ada akhta perkhidmatan air. So kalau air terawat tu ada masalah ke ada apa, memang di bawah akhta perkhidmatan air 2006. Ataupun berlaku kecurian air dekat pipe-pipe yang mereka nak agih tu, kecurian air, dia bawah akhta perkhidmatan air juga. Okay. Jabatan Hutan, akhta perhutanan lah. Jabatan Mineral, akhta pembangunan mineral. Jabat Daerah dan Tanah, ada kanun tanah negara. Hak berkuasa tempatan, akhta kerajaan tempatan, akhta jalan, parit dan bangunan. Jabatan Perikanan, akhta perikanan. Jabatan Pengurusan Sisa Pekerja, SW Corp, Pengurusan Sisa Pekerja lah. Okay, next. Okay, standard dan garis dasar bagi pemantauan kawalan mutu air, KEMAM, pemantauan kualiti air minum bekalan air oleh Jabatan Kesihatan. Ini adalah standard utama lah ataupun garis yang kita pakai bagi pembekalan air mentah. Ini untuk pembekalan air mentah. Okay, contohnya loji nak ambil air mentah, dia akan make sure air yang diambil tu dan air yang dilepaskan dan diagihkan itu mematuhi kawalan mutu air minum lah, ataupun dipanggil Recommended Drinking Water Guidelines lah oleh MOH, oleh Jabatan Kesihatan Malaysia. Okay, maknanya air yang dirawat tu maknanya kita boleh minum daripada pipe. Ikut apa tu tak kisahlah kan, tapi make sure mematuhi standard itulah. Okay. Tapi macam rakyat Malaysia ni bila daripada air pipe tu kita tak berani lagi nak minum macam dekat negara Eropah dan sebagainya. Kita kena rawat dulu, kita masuk UFO ke KOWE ke dulu baru boleh kita rasa selamat nak minum. Betul tak? Okay. Yang kedua adalah standard dan indeks kualiti air tanah Malaysia, iaitu indeks kualiti air tanah ni dia lebih kepada groundwater lah. Okay, groundwater standard untuk air bawah tanah. Okay. Yang ketiga adalah
Indeks kualiti air kemasan. Yang ini National Water Quality Standard digunakan untuk standard-standard bagi sungai. Ya, sungai-sungai ni dia kena ada ikut IKA ni. Dia ada kelas 1 sampai kelas 5. Dan peraturan-peraturan yang ada ni adalah di bawah peraturan di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling. Okay. Next. So, mengikut pelan pencegahan pencemaran sumber air yang Badan Kawasan Air sedang bangunkan, ini adalah punca-punca pencemaran lah daripada mengikut daerah. Cameron, Raub, Bentong, Kuantan, Kuala-Lumpur ni, ini sumber air yang terjejas dan aktiviti yang telah dijangka menyumbang kepada pencemaran sumber air ini. Okay, next. Okey, next. Pekan, Sungai Pahang, Bera, Maran, Jerantuk, Rompin, Temeloh. Okey, ni aktiviti. Banyak aktiviti berkaitan dengan pengorekan pasir. Semua ni penyumbang kepada kekeruhan lah. Sebab tu Pahang ni lebih banyak punca pencemaran dia daripada kekeruhan sumber air. So, loji rawatan air dia boleh rawat sehingga 1000 NTU sahaja. Lebih daripada 1000 NTU, dia tak boleh rawat. Okay, dia nak rawat sampai berapa? Dia akan rawat sampai 250 NTU. Maknanya kalau 1000 dia terima daripada sumber air mentah, dia kena rawat less than 250 NTU untuk dialihkan kepada pengguna. So sangat besar gap ni. Tapi kalau yang masuk kat intake tu lebih 1000 sampai 12,000, 7,000 NTU. So dia memang terpaksa tutup loji supaya air tak masuk lah loji tu. Dan dia tak boleh nak sedut lah dekat intake. Supaya biar dia settle dulu dan kebanyakannya berlaku sewaktu memang hujan lebat. Dia memang akan spike terus NTU. Okay. Next. Okay, ini adalah empangan cerih. Kita tahu fungsi empangan ni dia banyak untuk menadah takungan tadahan air. Dan salah satu empangan adalah empangan cerih lah. Empangan cerih ni adalah merupakan satu-satunya empangan Badan Kawal Selia Air Negeri Pahang yang kawal selia. Okay. Empangan lain, banyak lagi fungsi-fungsi empangan. Contohnya untuk empangan hidroelektrik, untuk empangan pertanian, empangan untuk sumber air. Okay. Empangan cerih ni memang direka dan dijaga oleh Badan Kawal Selia Air untuk memberi sumber air mentah kepada penduduk daerah Kuantan sahaja. Okay, next. Mesti tak pernah dengar kan empangan cerih ni. Okay, empangan cerih ni terletak dekat Bandar Kuantan, 64 km dekat area Sungai Lembing. 11 km dari Sungai Lembing. Nak masuk tu pun jauh jugalah. Okay, empangan ni tak silap saya ada 5 ya. 5 sungai yang akan masuk ke dalam empangan tersebut. So, empangan ni akan melalui pancing punya water treatment dan juga Kampung Kobat Baru water intake. Kat sini pipe punya akan ambil lah air je daripada empangan tu sampai. Dan empangan cerih ni memang supply untuk daerah Kuantan sahaja. Okay, negeri-negeri lain, daerah-daerah lain dia menggunakan direct daripada sungai. Okay, next. Puan. Ya. Yang semambu tadi. Semambu. Termasuk juga semambu. Okay, boleh dapat keluar tak keluar? Okay, ini latar belakang bagi empangan cerih lah ya. Keperluan untuk membekalkan air kepada Bandar Kuantan adalah sebanyak 290 juta liter sehari. Okay, perolehan maksima 300 juta liter, maknanya boleh menampung 300 liter sehari. Dan bagi menampung kekurangan bekalan air mentah, projek empangan cerih ini telah dilaksanakan di bawah projek rancangan bekalan air lah. Ni harga dia juta, 69.3 juta memang kita pakai federal punya biaya lah. Okay.
diluncurkan pada tahun 2008. Okay. Next. Okay, luas kawasan empangan ni adalah sebanyak 152 km persegi dan diwartakan di bawah Jabatan Hutan. Maksud diwartakan di bawah Jabatan Hutan ni, kawasan tadahan ini tidak boleh diceroboh lah ataupun dimasuki sesuka hati lah. Maknanya ia adalah kawasan larangan menceroboh. Okay. Luas ketakungan air 16.2 km persegi. Ini dia punya description lah. Terdapat 4 Cedar Dam. Kalau siapa pernah dengar Cedar Dam ni, nanti saya tunjukkan apa benda Cedar Dam ni. Okay. 5 pulau akan terbentuk dari kawasan perkebunan ni. Okay. Next. Okay. Macam saya cakap lah, untuk keperluan bekalan air Bandar Kuantan, memang empangan cerih ni direka dan dibina untuk takungan air lah. Okay. Sebelum Tengkujuh, air empangan dilepaskan. Maknanya air empangan ni memang kita tiap-tiap tahun memang kita akan lepaskan pada bulan November untuk mengelakkan empangan jadi penuh dan pecah sebab musim tengkujuh. Musim hujan lebat dia cepat naik takungan tu. Okay. Jadi ada ruang lah untuk simpan air. So sebelum bulan November ataupun bulan 9, sekarang ni dah bulan 9 lah, bukan bulan 7 sebab bulan 9 ke atas dia dah nak naik nak musim tengkujuh. So kita akan lepaskan air awal. Next. Okay, ni komponen utama empangan lah. Ya, ada empangan utama, ada Cedar Dam, ada diversion culvert, ada draw off tower dan ada spillway. Ini memang komponen untuk empangan. Biasanya budak engineering belajar benda ni. Okay. Next. Ini contoh empangan utama dia. Nampak drawing ni. Okay, next. Saya bagi nampak gambar betul. Okay, ni sebelum empangan tu dibina. Ni sewaktu pembinaan dan ini adalah empangan sekarang lah. Okay, ni empangan utama. Tinggi dia dalam 80 meter tak silap. Okay, next. Okay, ini nampak dia punya overall, draw off tower di kat mana, diversion culvert di mana, spillway di mana. Okay. Ni waktu pembinaan lah. Next. Ni waktu tengah nak bina ni. Dia punya empangan, gambar-gambar. Next. Ini Cedar Dam. Cedar Dam ni function dia, kita kena buat Cedar Dam ni sebab ini adalah kawasan-kawasan yang berpotensi air akan keluar. Ya, air dalam takungan tu akan keluar dan kita buat Cedar Dam kat sini. Dan ada monitoring station lah dekat atas Cedar Dam ni, memang dia ada borehole ataupun piezometer untuk kita check water sample lah supaya tak ada air keluar ke belah sana, ke belah takungan, belah-belah bukan takungan. Okay, supaya air tak pecah ke belah sana lah. Ini Cedar Dam. Kalau dulu ini adalah kawasan-kawasan yang ada lembah lah. Maknanya lembah, air masuk. So dia tutup supaya air tak keluar. Okay. Next. Ada 4 Cedar Dam. Tu next Cedar Dam C2, C3. Okay. Ni gambar tahun 2003 lagi. Waktu ni dah tak ada dah, tak nampak dah. Nampak batu je. Alright, next. Ini Cedar A, B, C dan C2. 4 Cedar Dam. Alright, next. Ni diversion culvert lah. Diversion culvert ni kita akan lepaskan air lah. Kalau air tu terlampau nak penuh, so kita akan lepaskan kat sini. Tapi spillway tu pula function dia, kalau kita tak ada nak keluarkan air ataupun air hujan terlampau lebat, dia akan overflow. Adalah salah satu tempat untuk air overflow lah. Itu salah satu supaya empangan tu dapat tahan lah. Kawasan tadahan tu supaya tidak, empang tu tak pecah. Itu function spillway. Okay, next.
Ini draw of tower. Ini untuk control valve diversion tadi. Okay. Disambungkan ke diversion culvert tadi. Pelepasan air ke diversion culvert dikelola oleh roller gates atau injak valve lah. Okay. Mesin-mesin untuk mengangkut dan sebagainya lah. Sebuah jambatan. Ini ada jambatan lah. Ini gambar sewaktu pembinaan lah. Next. Pembinaan lagi. Okay, lagi. Ni dah siap lah ni. Ni spillway pula. Alur limpah. Next. Okay, ni spillway. Kalau student Politeknik Sultan Idris nak melawat ke, nak melawat empangan ke, boleh maklumkan kepada Badan Kawasan Air. Kita bawa lah ke sini. Kita bawa naik bas ke, naik 4-wheel drive ke. Sebab sini boleh je masuk. Tapi dengan kebenaran lah. Okay, next. Okay, next. Ni spillway lah. Bila melebihi paras 74 meter, memang kita automatic air akan spill lah. Okay, spillway, air limpah. Okay, next. Ni untuk kontrol banjir sebenarnya, empangan ni juga. Okay, penakungan bermula pada tahun 2008 dan sekarang ni dah penuh lah. Memang penuh lah. So insyaAllah lah Kuantan tak akan mengalami kemerosatan bekalan air lah sebab kita dah ada empang khas untuk seluruh bandar Kuantan. Kalau dia tak ada air tu mungkin disebab pencemaran lah. Tak ada lain tak bukan ataupun penyelenggaraan. Okay, sebab bekalan air memang kita yang mencukupi. Okay, next tak ada dah kan. Saya sampai di situ je lah. Saya rasa. Itu sajalah daripada saya. Kalau ada lebih kurang, ada apa-apa soalan? Kalau kita jawab balik soalan tadi, kita bincang sama-sama. Ni dah tahu. Boleh kita bincang soalan tadi. Alhamdulillah, terima kasih kepada Puan Nurul atas perkongsian tadi. Rasanya saya macam berminat lah nak tengok tu sebab saya pensyarah kejuruteraan awam tapi mengajar alam sekitar. Sekali bila tengok macam tu memang nampak berminat. Saya harapan saya samalah dengan pelajar-pelajar tadi. Mungkin bila cakap pasal water supply, ingat aliran air tu daripada empangan sampai ke rumah je yang perlu tahu. Tapi hakikatnya kita perlu juga tahu macam mana empangan tu dibina, apakah bahagian-bahagian empangan supaya akan datang membantu. Tidaklah menjadi saya engineer alam sekitar atau pasal alam sekitar je. Saya tak nak menghasilkan produk-produk yang begitu. Jadi biarlah orang alam sekitar tapi tahu serba sedikit tentang kejuruteraan awam. Okey, pelajar-pelajar semua dah siap untuk kita semak jawapan untuk post test? Dah. Okey, jom kita tengok soalan semula. Okey, soalan pertama. Berikut adalah definisi bagi sumber air menurut Enactment Sumber Air 2007 kecuali jawapan yang betul? Laut. Laut. Betul Puan Nurul? Betul. Yang ada apa? Pesisiran pantai. Dia tak ada laut, dia pesisiran pantai, 3 nautika daripada pesisiran pantai, dia ada definisi sumber air. Sebab dekat Negeri Pahang dia dah start ada yang ekstrak ataupun abstrak air daripada pesisiran pantai. Dia desaline water. Okey. Jom kita tengok soalan yang kedua. Punca kuasa bagi pembekalan air kepada pengguna. A, B, C atau D? A. A atau B? C. Kita tanya Puan Nurul. Mana satu jawapan Puan Nurul? Okey, untuk pembekalan, keyword dia dekat situ punca kuasa bagi pembekalan. Bila bekal ni dia lebih kepada macam saya cakap tadi, Jadual 9 Perlembagaan Malaysia dan juga Enactment Sumber Air. Enactment Sumber Air ni di bawah kerajaan negeri lah, pihak berkuasa negeri dan juga Federal Constitution iaitu Perlembagaan Malaysia 1 dan 2.
Akta kualiti alam sekitar tidak termasuk dalam punca kuasa pembekalan air sebab dia lebih menjurus kepada pencemaran. Pencemaran air memang boleh guna akta kualiti alam sekeliling. Kalau pembekalan memang 1 dan 2. Okey, harapnya pelajar semua jelas ya. Untuk pembekalan yang kita guna adalah Perlembagaan Malaysia dan Enakmen Sumber Air 2007. Tapi untuk Negeri Pahang je lah enakmen tu ya. Negeri Pahang sahaja. Kita di Negeri Pahang sekarang ni. Jangan tukar negeri lain. Yang ini kalau tak tahu yang ini patut pengsan ni. Kena menangis guling-guling kalau tak dapat jawapan ni. Pangan apa? Pangan cereh puan. Cereh. D. Fokus semua pelajar-pelajar saya. Kalau ada yang jawab empangan kenyir ni, nanti jumpa face to face ni, mesti ketuk ketampi ni. Okey, yang keempat. Standard dan garis dasar bagi pemantauan kualiti sumber air dan mutu air adalah D. A, B, C, D. D. 1, 2, 3. D. D. Ramai sepakat jawab D ni. D. Jawapan yang betul pun? Betul, bijak-bijak belaka student ni. D jawapan dia. Alhamdulillah. Maksudnya dia betul tekun dengar Puan Nurul cakap tadi. Tak ada yang mengelak tidur ni. Semua boleh jawab dengan betul. Takut mengantuk je. Tak maksud Puan Nurul menyampaikan dengan bagus. Intonasi suara yang bersesuaian di waktu petang. Di pelajar petang-petang ni biasa dia dah lepas makan ni dia dah macam lemau sikit tapi Puan Nurul berjaya menarik perhatian mereka. Tahniah Puan Nurul. Okey, ni yang kelima. Berapakah bilangan loji rawatan air di negeri Pahang? Alamak, kenapa nombor saya tak sama ni? Saya tulis lain dekat nota saya ni. Kenapa tulis lain? 81 tak ada. C. 81. Untuk soalan nombor 5 ni memang saya sengaja tak ada jawapan. Sebab saya nak dengar orang dengar 81. Maknanya mereka dengar lah apa yang saya cakap tu. Itulah saya pun cuak kan ni. Tadi saya dah catat dah ni. Jawapan kat atas kertas ni. Tiba-tiba tak appear pula nombor. Memang saya sengaja tak ada list. Bagus. Semua kan ni memang sangat menumpukan perhatian. Masing-masing dapat jawab 81 loji rawatan air. Bagus. Tahniah kepada semua pelajar. Alhamdulillah tak ada yang tertidur pun. Semua celik mata hari petang ni. Puan Uzana masih di talian ke? Saya buka sesi Q&A untuk pelajar kalau nak tanya soalan pada Puan Nurul. Nak tanya pasal senario-senario, kalau kisah-kisah mungkin awak pernah alami ke, minta pendapat. Pada audien jugalah, ada pensyarah-pensyarah yang hadir pada petang ni, Puan Chia Soile. Kalau ada soalan boleh ni tanya. Pada pelajar-pelajar yang sedang praktikal di luar tu, kalau rasa ada masalah, nak tanya sekarang pun boleh. Kita ada Haikal. Kalau malu nak bertanya boleh letak ni. Tulis soalan dekat chat box. Chat box. Student boleh tulis soalan di chat box kalau malu nak tanya.
Peluang pekerjaan, okey. Peluang pekerjaan yang diperlukan di Pahang ada tak? Besar betul soal apa? Awak punya soalan ni. InsyaAllah ada sebab sekarang ni kita pun masih ada kekosongan, tapi biasalah kalau jabatan kerajaan ni kalau nak masuk memang semua permohonan secara online lah. Okay, kalau nak apply cuba nak lak untuk bekerja di Jabatan Kerajaan Pejabat SUT Pahang, boleh laman web ESPA Pahang. So dalam tu boleh direct online, kita ada memang akan panggil interview pun melalui online juga. Dan terusnya lah, saya pun daripada situ juga, daripada ESPA Pahang online. So boleh dapatkan dari laman web tu dan register lah. Kalau macam federal kan biasa SPA sahaja kan. Tapi ni ESPA Pahang online. Kalau dulu dia manual. Ini bekerja dengan pejabat kerajaan negeri lah, kerajaan negeri Pahang. Puan Nurul, cuma nak tanya, kalau pelajar berminat untuk melakukan latihan industri atau intern di pejabat setiausaha ni, kita hantar surat direct ke bahagian Puan lah maksudnya? Boleh. Ataupun boleh. bahagian sumber manusia pun boleh. Nanti kalau hantar ke kami ke, hantar ke bahagian pengurusan sumber manusia pun, dia akan direct lah tanya jabatan nak ke tidak. Okey. Terima kasih. Ada soalan lain? Adam, ada soalan Adam? Tak ada Puan. Dari sini faham. Cari. Ni Puan ada soalan kata, biasanya berapa orang yang diperlukan untuk uruskan satu empangan? Satu empangan. Dia orang yang diperlukan untuk uruskan ni kalau dari segi dah siap, empangan dah siap, tak ramai pun. Maknanya kami lah Badan Kawasan Air untuk unit tadahan hanya 3 orang sahaja dan juga 4 orang security guard. So tak ada ramai pun. Yang 3 tu pun jurutera, penolong jurutera dan juga 2 penolong jurutera dan seorang jurutera. Yang lain tu security je lah sebab lebih kepada keselamatan lah. Untuk uruskan tu tak ada maintenance lah, maintenance kepada empangan saja, yang lain tak ada masalah pun. Untuk monitoring Puan, dari segi monitoring empangan, dia adakah monitoringnya secara berpusat ataupun bagaimana? Pemantauan apa dari segi empangan? Okay, pemantauan dia punya proses tadi. Kalau daripada struktur, dari semua struktur, sebenarnya dia ada CGSO, asalnya pemantauan daripada federal juga. Sebab empangan ni adalah salah satu aset negara. So kawasan-kawasan aset ni memang kena ada audit dan juga memang ada audit keselamatan dan audit lebih kepada keselamatan, security and safety lah. Okay. Memang ada board CGSO daripada jabatan CGSO lah, CGSO federal yang akan datang audit empangan kita. Yang lain dari segi monitoring biasa memang dia dibuat oleh kami sendiri je. Performance monitoring dari segi monitoring slope dan sebagainya memang di unit Badan Kawasan Air saja, unit tadahan. Untuk yang keselamatan dan security ni memang daripada luar lah pemantauan dia. Saya tak berapa sure untuk hidroelektrik punya empangan dan sebagainya sebab fungsi empangan kan berbeza kan. Ada soalan lagi ke yang lain? Terima kasih Safina untuk soalan awak tadi tu.
student-student ni memang dah ada di kampus ke atau di rumah? Tak ada. Student ni semua 100% berada di rumah masing-masing. Oh, tak masuk lagi kan? Bukan tak masuk lagi sebab pelajar semester 2 memang tidak balik ke kampus, jadi diorang memang di rumah lah. Oh. Tapi pelajar-pelajar yang terlibat dengan subjek lab, dia akan balik secara berperingkat ke politeknik. Nak tanya? Ya, silakan. Siapa di sana? Ahmad Fuadi bin Anwar. Okey, ya Fuadi boleh teruskan soalan. Pasal tentang lawatan ke sana, lawatan ke tempat tadi yang ada apa tadi? Kempangan tu. Selain dekat sana tu apa yang kita boleh dapat kalau kita kita selain kita melihat dia punya kempangan tu, selain tu, selain menawar dekat ke situ. Maksudnya selain apa yang rajin untuk lawatan lah, kita nak melawat ya? Selain kita lihat keadaan dekat situ, macam mungkin ada maklumat ke tentang kempangan dekat situ. Kalau maknanya kalau nak buat lawatan ke empangan kami, kita akan brief lah sejarah empangan dan macam mana empangan dibuat, kenapa dibuat, macam sama je macam yang saya beri. Cumanya kita dapat tengok real lah empangan tu macam mana. Kalau dari segi taklimat biasa, empangan tu seperti mana yang saya dah cakap tadi, tapi mungkin lebih detail pada jurutera yang akan terbang sebab lagi detail lah dia punya penerangannya. Penerangan dari segi engineering lah. Kalau dari segi saya bercerita, saya boleh dapat cerita dari segi basic sahaja. Tapi kalau datang, engineer akan keluar lah term-term engineering. Okay. Dan berapa kapasiti air, yield yang keluar dan berapa meter cube dan sebagainya. Mana hala arah air tu mungkin kecil dan lebih seronok lah sebab dia real kan, kita boleh tengok ni lah, kita boleh saksikan sendiri. Lepas tu biasa. Ya Adam, teruskan. Okey Puan, ada satu soalan ni daripada pelajar. Dia kata adakah kawasan sekitar empangan tu menerima kesan-kesan negatif? Dia sebelum empangan tu dibuat, kawasan asal kawasan empangan tu sebenarnya adalah kawasan apa? Okey, untuk kawasan empangan tu waktu dibina dia tak ada penduduk. Maknanya bawah sikit daripada kawasan empangan tu memang ada kawasan orang asli. Okey, waktu kita pilih kawasan empangan tu, kawasan tu memang tadahan lah, kawasan lembah yang sangat besar dan area tu memang disesuai untuk kawasan tadahan air. Memang khas untuk kita kereta air lah untuk bekalan air negeri daerah Kuantan. So untuk kesan-kesan memang setiap pembangunan memang ada kesan terhadap alam sekitar lah. Tapi sama ada impact dia high impact atau low impact lah. Tapi mesti akan ada kesan juga. Contohnya kalau buat empangan tu confirm kena taraf kawasan sikit kan untuk buang pokok dan sebagainya. Tapi needs ataupun statement of need ataupun kita panggil keperluan membuat empangan tu lebih daripada kita preserve the environment kawasan situ, maka statement of need dia lebih. Maka kita kena buat juga empangan tu dan memang kita terpaksalah. Tapi dalam masa kita membangunkan empangan tu, kita kena ada minimal ataupun mitigation measures lah ataupun counter measures lah untuk kontrol apa-apa pencemaran yang boleh berlaku ataupun kesan-kesan negatif pada flora fauna dan sensitive receptor yang ada kat kawasan tu. Tapi setakat ni okey lah sebab tak ada apa-apa tak ada apa-apa lagi setakat ni lah. Tak minta jangan lah. Belum ada gajah yang mengamuk lah Puan ambil kawasan dia.
Tak usah air. Tapi dia sukalah sebab ada air dah kan. Oh itu pun. Oh, okey. Dan tu pun banyak ikan dah. Boleh Okey. mancing ke pun? Boleh tak Belum. boleh? Boleh mancing tak boleh, tak boleh. Kawasan tadahan tak boleh pancing. Okey, terima kasih kepada Puan Nurul Izzah yang sudi bersama kami untuk sesi petang ini. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, saya jemput Puan Uzana binti Ismail untuk memberikan sepatah dua kata sebagai mewakili mewakili unit kejuruteraan alam sekitar daripada Jabatan Kejuruteraan Awam Politeknik Sultan Syah. Dijemput Puan Uzana. Okey, Assalamualaikum. Okey, terima kasih Puan Alina. Okey, so saya nak wrap sikit lah. Okey, kita dah habis taklimat ni. So saya nak ucapkan tahniah semua untuk pelajar, okey, sebab berjaya dengan cemerlang dapat jawab soalan pun okey kan. Okey Puan Nurul. Soalan pun banyak tanya. So kira okey lah. So pihak kami pun sangat berbesar hati lah bagi program Diploma Kejuruteraan Alam Sekitar, okey, pada Puan Nurul Izzah sebab sudi menerima jemputan sebagai penceramah untuk subjek kita lah, subjek untuk DCN 262 Water Supply Engineering. So actually tiap-tiap tahun sebenarnya kita jemput penceramah daripada industri untuk bagi buat sharing knowledge lah berkenaan dengan pengurusan air. Macam sebelum ni kita ada pernah invite lah daripada luas lembaga ukur Selangor, dan kita ada juga invite dengan pengurusan air Selangor. So cuma kali ni kita beralih, kita daripada negeri Selangor kita pergi pula tengok macam mana pengurusan air dekat negeri Pantai Timur belah Pahang lah. Alhamdulillah Puan Nurul Izzah tak ada masalah. Kita tanya pun di saat akhir tapi dia boleh memenuhi undangan kita lah. So yang tu pihak kami nak ucap terima kasih banyak-banyak, dan harap akan datang ni mungkin kita boleh bekerjasama lagi kan. Kalau ada lagi invitation daripada pihak kami, harap Puan Nurul tak serik lah. Okay. Okay, sebab okay, student kami ni sebenarnya semua online. Ada yang dari Sabah, ada yang daripada jauh-jauh lah. Ada yang melihat dari Sabah, mendengar dari Pahang ada. Pahang ada ke? Ada rasanya ni. Daripada tak mengaku ke? Dari Kelantan ada, Terengganu ada. Zuhai Zat Pahang. Ada Pahang. Sama tak air Pahang tu diuruskan macam mana? Siapa tadi dari Pahang? Ijat. Ijat. Zuhai Zat. Oh ramai. Zuhaili, Ijat. Zuhaili ada? Zuhaili ada? Tak ada, tak apalah. So saya teruskan je lah. So kalau macam yang Puan Nurul sentuh tadi tu sebenarnya tak ada dalam silibus. Kami memang tak sentuh lah berkenaan dengan water resources tu. Alhamdulillah Puan Nurul pun dah cover. Kita ada sentuh sikit je lah pasal sumber air tu daripada mana, secara basic saja, tapi tak sentuh secara general. Dan sebab mungkin untuk kami ni yang disentuh lebih kepada water treatment. So info yang kami dapat ni adalah satu yang baru lah. Okay, untuk pelajar-pelajar tambahan kepada kurikulum sedia ada. Okay, cuma akan datang insya-Allah lah kita akan sentuh untuk perkara-perkara berbeza lah. Macam sebelum ni kami minta urus air Selangor cerita pasal slush management. Okay, pasal water treatment pun dah. Untuk akan datang ni kita berhasrat nak sentuh berkaitan dengan NRW, non-revenue water. So yang tu lah yang mungkin kita akan tengok. Kalau ada kerjasama lagi mungkin saya akan kontak balik dengan Puan Nurul lah kalau untuk akan datang ni. Sebab ni untuk semester ni, mungkin semester akan datang akan ada lagi lah sesi online ni. So saya nak ucapkan terima kasih kepada Puan Nurul. Okay, minta maaf lah tak ada kalau tak ada cenderamata. Kalau biasanya face to face kita mengalir online.
Ya? Ada siapa yang jawab betul semua soalan tu, kalau boleh bersemuka, bolehlah bagi gift sikit. Alah sayang je. Okey, tapi ni okey. Ni okey semua. Alright. So Puan Alina, terima kasih Puan Okey. Nurul. Okey. Terima kasih. Kita buat sesi bergambar dulu sebelum kita boleh. akhiri ni. Okey, semua boleh buka kamera masing-masing. Tunjuk muka yang comel-comel tu. Duduk rumah pakai baju biasa. Tapi dia tahu nak kena tak gambar, nanti dia tukar baju. Miss Chia ada. Hai Miss Chia. Adalah. Leila Sari, Alia Izzati. Okey, semua dah buka kamera ke? Tapi saya tak nampak Fuadi. Cuba angkat tangan. Okey, pandang kamera. 1, 2. Okey, sekejap. Saya pakai kamera lain pula. Ada lagi tambahan ahli yang datang. Ada lagi yang nak masuk dalam saya punya skrin? Okey, tegakkan badan. 1, 2. Okey, sekejap saya nak tukar layout pula. Oh, Adam ada, Halim ada. Halim cahaya belakang lagi terang sayang. Amir dah sampai bulan. Okey, 1, 2. Okey semua, terima kasih untuk sesi petang ini. Terima kasih banyak-banyak kepada Puan Nurul Izzah atas kesudian bersama pihak kami. InsyaAllah andai ada kesempatan kita akan bertemu lagi di lain masa. Moga ilmu yang Puan Nurul Izzah kongsikan petang ini dapat kami sama-sama manfaatkan untuk hari ini dan masa-masa akan datang. Alhamdulillah. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Nurul Izzah atas kesudian bersama pihak kami. Nanti untuk kalau ada dokumen perlu diisi ke, insyaAllah Puan Uzana akan berurusan dengan Puan Nurul Izzah nanti ya. Okey Puan Izzah, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih semua pensyarah-pensyarah yang ni. Attendance boleh isi ya semua. Terima kasih Puan. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Jangan lupa isi Terima kasih, attendance. Thank you, Madam. Terima kasih Puan.